السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. أما بعد. Muslimin dan muslimat, hadirin dan hadirat sidang jemaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala sekalian. Alhamdulillah, syukur kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala kerana pada pagi ini Allah Subhanahu wa ta'ala merezekikan kepada kita untuk kembali menyambung siri kuliah kita yang tertangguh. Terakhir baru ni kita cadang nak bincang tentang zikir pagi dan petang, tapi tertangguh sebab hari itu tak apa sihat, dan kita sudah pun menamatkan bacaan kita pada dari surah Al-A'la sampai kepada An-Nas. InsyaAllah kita akan sambung dan daripada surah An-Naba, ataupun kita habiskan juzuk yang ke-30. Kemudian kita akan sambung pula habis komplit juzuk 30 tu, kita akan mulakan daripada surah Al-Baqarah insyaAllah. Namun sebelum tu, sebagai yang kita janjikan sebelum daripada ni, itulah kita akan baca zikir pagi. Kita akan baca zikir pagi. Bersama saya ni ada buku zikir, yang zikir pagi dan petang sesuai dengan Al-Quran dan juga hadis yang sahih. Boleh sama-sama kita baca sedikit, kemudian kita hayati apa faedahnya. Okey, kita hayati apa faedah dia. Mudah-mudahan Allah memberikan kepada kita kebaikan. Siapa yang nak boleh mari ambil lah ke depan. Siapa yang nak. Muslimat pun ada ni, banyak depan kita ni. Ini bagi muslimat. Sama. Sama. Baik. Ada lagi siapa yang tak nak? Ada lagi sikit lagi ni. Siapa yang tak nak? Siapa yang nak lah? Ada lagi? Ada yang nak? Ada lagi ya? Dia tengok yang panjang. Bila kita dah selalu baca pagi, insya-Allah dia jadi cepat je kita baca. Sekejap saja, insya-Allah. Baik. Kita akan baca, sama-sama baca. Kemudian diselang-seli
dengan terjemahan serta faedah dia. Dengan terjemahan serta faedahnya dan keutamaan apa yang kita baca ni, insya-Allah. Muka surat 10 zikir pagi daripada muka surat yang ke-10. Zikir selepas salat tu tak apalah. Zikir pagi muka surat 10. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم الله لا إله إلا هو الحي القيوم لا تأخذه سنة ولا نوم له ما في السماوات وما في الأرض من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم. Okey, ini bacaan kita tahu semua ayat kursi. Faedah kita baca ayat kursi ini sebagaimana hadis yang diriwayatkan oleh Imam Al-Hakim bahawa Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, barang siapa yang membaca ayat kursi ketika pagi hari, maka dia akan dijaga dari gangguan jin sehingga ke petang hari. Dan barang siapa mengucapkannya ketika petang hari, maka ia dijaga dari gangguan jin sehingga ke pagi hari. Hadis yang sahih dari riwayat Imam Al-Hakim. Jadi ayat kursi ini banyak tempat kita baca, selain daripada yang lazimnya ialah selepas salat. Nabi sallallahu alaihi wasallam pesan kepada kita baca selepas salat. Nabi juga suruh baca pagi dan juga petang untuk keselamatan kita daripada gangguan jin. Baik, kita terus kepada bacaan yang kedua, iaitulah 30. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad Allahus samad lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbil falaq min syarri ma khalaq
ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس. Baik, yang ni kita panggil dia 3 qul, sebagaimana dalam tafsir yang kita sebut di akhir kuliah kita, dibaca pagi 3 kali. Jadi kita tak baca 3 kali tadi kerana masa kita lah, dan kita lebih kepada untuk talaqi. Kita akan baca supaya bacaan kita betul. Kelebihan dia sebagaimana yang kita dah sebut, Nabi SAW sendiri pun melindungi diri dia dengan surah-surah ini. Jadi kalau ada orang nak melindungi diri dia, yang pertama dengan ayat kursi, yang kedua dengan 3 qul. Disebut dalam hadis, barang siapa membaca 3 surah tersebut pada setiap pagi dan petang hari, maka cukup baginya dari segala sesuatu. Maka cukup baginya dari segala sesuatu. Yakni segala sesuatu akan dicukupkan untuknya dengan 3 qul ni. Dan kita juga dah memahami makna dia sebelum daripada ni, bahawa qul yang pertama, qul huwallahu ahad, adalah lambang pergantungan kita kepada Allah. Dialah Allah yang Maha Esa, segala sesuatu bergantung kepadanya. Dia tidak beranak dan tidak diperanakkan, dan tidak ada sesuatu pun yang sebanding dengan Allah. Yang ni menunjukkan apa? Pergantungan kita kepada Allah yang Maha Esa. Qul yang kedua, qul a'udzu birabbil falaq, yakni kita berlindung kepada Allah Azza wa Jalla, Tuhan pencipta subuh dan pencipta sekalian alam. Daripada apa? Daripada segala bentuk keburukan dan kejahatan yang Allah ciptakan. Dan kita juga berlindung daripada apa? Daripada malam apabila telah gelap gelita, dan kita berlindung daripada sihir. Andai ada hembusan-hembusan sihir yang ditiup, maka kita berlindung dengannya. Kita berlindung dengan Allah daripada gangguan tersebut. Okey? Dan kita juga berlindung dengan Allah daripada orang-orang yang mendengki. Qul yang ketiga, kita berlindung pula dengan kejahatan syaitan. Qul a'udzu birabbin nas, malikin nas, ilahin nas, min syarril waswasil khannas. Khannas ni apa? Syaitan yang duk ganggu manusia. Allazi yuwaswisu fi sudurin nas, yang duk ganggu. Maknanya bila kita berlindung dengan 3 qul ni, kita bergantung kepada Allah daripada gangguan segala kejahatan dan daripada gangguan jin serta manusia. Siapa yang baca ni 3 kali pagi, 3 kali petang, insya-Allah dicukupkan baginya segala urusan dia. Mana Allah akan jaga dia lah, insya-Allah, insya-Allah. Dan ini perlindungan dengan ayat Quran. Kadang-kadang ada orang susun, tuan-tuan, mungkin kita baca buku zikir,
Tengok buku zikir ni beza dengan zikir ni. Tengok buku zikir tu beza dengan buku zikir satu lagi. Dia disebabkan zikir-zikir ni dia tak datang dengan package yang komplit. Maknanya ada satu hadis, kemudian ada lagi satu hadis, kemudian ada lagi satu hadis. Hadis-hadis yang berbeza ni dikumpulkan dan dicantumkan dalam satu buku. Jadi susunan tu ada orang nak letak susunan tu zikir dulu, doa dulu depan, ayat Quran belakang. Ada orang letak ayat Quran dulu, kemudian zikir di belakang. Tapi banyak orang letak ayat Quran di depan. Pasal apa? Itu adalah kalam Allah yang lebih utama dan kita melindungi diri kita dengan kalam Allah Azza wa Jalla. Jadi kalau pun tiba-tiba satu hari kita tak sempat nak baca, jangan tinggal semua kalau kita tak mampu nak baca semua. Sebab boleh saja kalau kita tak ada, tak ingatlah hari ni aku nak baca ayat kursi, aku nak baca 3 kul je, insya-Allah boleh. Tapi sebaiknya kita cuba paling maksimum yang kita mampu. Baik, kita baca zikir yang seterusnya. Ini masuk kepada zikir-zikir yang warid daripada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Asbahna wa asbahal mulku lillah walhamdulillah لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير رب أسألك خير ما في هذا اليوم وخير ما بعده وأعوذ بك من شر ما في هذا اليوم وشر ما بعده رب أعوذ بك من الكسل وسوء الكبر رب أعوذ بك من عذاب في النار وعذاب في القبر. Baik. Zikir ni dibaca satu kali sebagaimana yang datang daripada hadis yang sahih riwayat Imam Muslim. Apa maksud dia? Pagi-pagi hari kita puji Allah. Kita kata apa? Asbahna, kami telah masuk pada waktu pagi. Wa asbahal mulku lillah, dan kerajaan hanya milik Allah. Maknanya kami ini masuk waktu pagi dan masuk juga pada waktu pagi ini seluruh kerajaan milik Allah. Semua yang matahari terbit padanya, kena padanya cahaya matahari pada hari itu, semuanya adalah milik Allah. Jadi kita kata asbahna wa asbahal mulku lillah. Lalu kita kata walhamdulillah. Bila kita dapat hidup di pagi hari, kita berkata alhamdulillah. So kita mulakan pagi kita dengan puji Allah. Lalu kita kata la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Tidak ada Tuhan yang berhak disembah melainkan Allah. Lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Baginya lah segala kerajaan, baginya lah
segala pujian dan Dia yang maha berkuasa di atas segala sesuatu. Lalu kita minta kepada Allah, Rabbi as'aluka khaira hadzal yaum. Ya Allah, aku minta kepadamu kebaikan hari ini. Mana apa saja kebaikan yang ada pada hari ini, aku minta kepadamu. Ataupun dalam bahasa lain kata, ya Allah, hari ini jadikanlah hari yang terbaik untuk aku. Berilah pada aku hari ini benda-benda baik. Rabbi as'aluka khaira hadzal yaum wa khaira ma ba'dah, dan kebaikan sesudahnya, yakni lepas hari ini pun nak baik juga. Wa a'udzu bika min syarri ma fi hadzal yaum, aku juga berlindung dari keburukan hari ini. Manakala ada apa-apa hari ini nak berlaku benda buruk, aku berlindung denganmu ya Allah. Itu makna dia. Wa a'udzu bika min syarri ma ba'dah, dan aku berlindung kepadamu dari keburukan atau kejahatan sesudahnya. Rabbi a'udzu bika minal kasal, ya Allah, aku berlindung kepadamu daripada sifat malas. Biarlah hari ini aku jadi rajin. Wasu'il kibar, dan aku juga minta berlindung daripada keburukan hari tua. Sebab kita ni senantiasa bertambah umur kita, makin lama makin tua. Mintalah berlindung dengan Allah daripada buruk di hari tua. Janganlah sampai kita ni waktu muda baik, waktu tua tak baik. Kalau terbalik tak apa, waktu muda tak baik, waktu tua baik, alhamdulillah. Sebab kita ni hidup, innamal a'malu bil khawatim, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, amalan ni dihitung, dikira dengan kesudahan dia, dengan kesudahan dia. Jadi kita minta berlindung dari keburukan hari tua. Tu kata Rabbi a'udzu bika minal kasal wa su'il kibar, Rabbi a'udzu bika min 'adzabin finnar wa 'adzabin fil qabr, aku berlindung daripada azab kubur, azab neraka, dan juga aku berlindung dari azab kubur. Yang ni baca sekali. Asbah Allahumma bika asbahna wa bika amsayna wa bika nahya wa bika namut wa ilaikan nusyur. Juga dibaca sekali pada waktu pagi. Maksud dia apa? Maksud dia, ya Allah, dengan rahmat dan pertolongan-Mu kami memasuki waktu pagi, dan dengan rahmat dan pertolongan-Mu kami memasuki waktu petang. Mana kami ni boleh hidup pagi ni dengan rahmat Allah, kami boleh hidup sampai petang pun dengan rahmat Allah. Wa bika nahya, dan dengan rahmat pertolongan-Mu juga kami hidup. Wa bika namut, dengan rahmat dan kehendak-Mu juga kami mati. Wa ilaikan nusyur, dan kepadamu lah kebangkitan bagi semua makhluk. Jadi bila kita bangun di pagi hari, kita puji Allah tadi, lalu kita sandarkan nikmat hidup di pagi hari ini kepada Allah. Kita sandarkan nikmat hidup sampai ke petang kepada Allah. Bukan sekadar hidup petang, hidup pagi, tak. Hidup tu sendiri, mati tu sendiri adalah milik Allah. Hari ini kita hidup sebab apa? Sebab Allah berkehendak kita hidup. Hari ini kalau seorang tu meninggal sebab apa? Sebab Allah berkehendak dia meninggal. Ini keyakinan dan tauhid kita. Waktu seorang pemimpin berlaku pertelingkahan antara dua kerajaan Islam lah. Masa tu satu kerajaan Ibrahim Pasha,
di bawah kerajaan Uthmaniyah. Kemudian dia pergi kepung Dir'iyah, kerajaan yang ada di Arab Saudi. Kemudian berlaku peperangan, dia kepung, dia bunuh salah seorang daripada penulis kitab masa tu, penulis kitab Taisir Al-Aziz Al-Hamid. Lalu lepas dia bunuh tu, dia pergi kepada ayah kepada penulis kitab tu, Ibrahim Pasha tu. Dia kata, tengok aku dah bunuh. Dia bunuh pula macam mana? Dia bunuh tu, dia ikat bom dekat dengan ni, bawa ke kubur, diletakkan di kuburan sehingga hancur berkecai tubuh. Zaman dulu, cerita zaman dulu lah. Tapi kuatnya akidah si ayah ni. Dia kata apa? Ni kata-kata yang masyhur, illam taqtulhu amatahullah. Dia kata apa? Kalau kamu tak bunuh anakku sekalipun, pasti dia akan dimatikan oleh Allah. Maknanya apa? Anak aku mati kerana Allah berkehendak dia mati. Akidah dia. Kalau kamu tak bunuh pun, dia akan dimati. Sebab ajal dia memang tulis gitu dah. Sebab dia, asbab dia je. Kamu mari bunuh dia tu asbab dia. Tapi kalau Allah tidak berkehendak dia mati, kamu tak akan mari sini. Illam taqtulhu amatahullah, dia kata. Kalau kamu tak bunuh dia sekalipun, kalau dah sampai ajal dia, tetap dia akan dimatikan oleh Allah. Jadi kita ni, hidup mati kita, kita sandar kepada siapa? Kepada Allah. Setiap hari kita bangun tidur, kita dapat hidup hari ni, kita kata, Allahumma bika asbahna wa bika amsayna wa bika nahya wa bika namut wa ilaikan nusyur. Sebenarnya zikir-zikir ni ada makna yang bila kita hayati makna dia, menambah keimanan kita. Tapi kalau sekadar kita baca sebagai bacaan yang kosong, tanpa penghayatan terhadap makna, maka tak, orang panggil, orang Kelantan kata tak jijak, kita tak meresap dalam hati kita. So bila kita kata Allahumma bika asbahna wa bika amsayna wa bika nahya wa bika namut wa ilaikan nusyur, makna kita sandarkan hidup kita, mati kita ni di atas kehendak Allah. Hari ni kalau orang kata, umur dia panjang lah, sampai 90 tahun umur dia, dia hidup tu dengan kehendak Allah. Sebelum kita tanya dia makan vitamin ke apa, kita kena puji dulu Allah, sebab Allah berkehendak dia hidup sampai umur tu. Orang ni kalau dia jaga kesihatan sekalipun, andai Allah berkehendak dia meninggal, muda pun dia meninggal walaupun dia sihat. Tak tak? Muda pun dia meninggal waktu dia sihat. Kalau tak meninggal kepada sebab sakit, meninggal sebab lain. Tinggal sebab lain, kemalangannya boleh jadi, salah makan boleh jadi, atau tiba-tiba duduk heart attack pun. Orang kata, oh meninggal. Pasal apa? Hidup mati kita ni dengan kehendak Allah. Sakit ke tidak tu nombor dua. Kalau dia dapat sakit, itu sebenarnya kafarah kepada dosa dia. Itu adalah nikmat anugerah yang Allah bagi kepada dia. Tapi bukan sebab sakit tu dia nak meninggal. Ada orang sakit tak meninggal, lama dia hidup dalam kesakitan. Ada orang tak sakit tapi meninggal. Pasal apa? Sebab hidup dan mati adalah kehendak Allah. Baik, kita sambung. Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta khalaqtani wa ana 'abduk wa ana 'ala 'ahdika wa wa'dika mastata'tu a'udzu bika min syarri ma sana'tu
أبوء لك بنعمتك علي وأبوء بذنبي فاغفر لي فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت. Baik, hadis ni, zikir ni kita panggil sebagai Sayyidul Istighfar. Mungkin ada yang biasa dengar ni. Inilah dia penghulu segala istighfar. Siapa yang letak nama ni? Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bukan orang lain dak. Nabi sendiri menamakan dia sebagai penghulu kepada istighfar. Penghulu istighfar. Di mana Nabi sallallahu alaihi wasallam sebut dalam hadis yang sahih riwayat Al-Imam Al-Bukhari, barang siapa baca zikir ni, zikir mana ni? Penghulu istighfar ni. Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta. Maksud apa dia? Maksud dia, ya Allah, engkaulah anta rabbi, anta. Ada orang dia zikir, dia kata kita tak boleh sebut anta, nanti kurang adab dengan Allah. Lah, macam mana kita kata kurang adab dengan Allah, sedangkan Nabi sendiri ajar penghulu istighfar dengan lafaz anta. Jadi tak betul kalau orang kata kita tak boleh zikir kepada Allah dengan lafaz anta, kerana Nabi ajar kita dengan lafaz anta. Sebab tu alasan ni kadang-kadang kita kena banding dengan hak Nabi. Nabi kata Allahumma anta rabbi, ya Allah engkaulah Tuhanku, la ilaha illa anta, tidak ada Tuhan yang berhak disembah melainkan anta, engkau. Khalaqtani, engkau cipta aku. Wa ana abduka, aku ni hambamu. Wa ana ala ahdika, dan aku berada di atas perjanjian denganmu. Wa wa'dika, dan juga perjanjian jugalah. Mastata'tu, selama aku mampu. Maknanya aku ni dalam hidup aku ni terikat dengan perjanjian dengan Allah. Kita ni hamba Allah yang ada ikatan janji dengan Allah. Tu sebenar-benarnya kita ni, kita hidup ni ada satu ikatan janji kita dengan Allah. Agak-agak apa ikatan janji kita dengan Allah? Ingat ke tak kita janji kita dengan Allah? Kena ingat belaka janji kita dengan Allah. Apa dia janji kita dengan Allah? Bahawa kita tak akan sembuh dalam hidup ni melainkan Allah. Alastu bi rabbikum, bila Allah ciptakan kita, ada dalam satu surah Allah Ta'ala cerita waktu dia ciptakan Nabi Adam dan juga zuriat keturunan dia. Allah Ta'ala kata, alastu bi rabbikum, bukankah aku ni Tuhan kamu? Qalu bala, semua yang dicipta tu kata, ya, mengaku engkaulah Tuhan kami. Antaqulu yawmal qiyamati inna kunna an hadha ghafilin. Tiba-tiba sampai hari kiamat dia kata, ya Allah, kami lupa kepada janji. Sebenarnya janji kita dengan Allah simple. Allah Tuhan kita dan kita nak sembah dia serta taat kepada dia. Cuma dalam ketaatan kepada Allah tu kadang-kadang kita tergelincir. Lalu Allah ataupun Nabi SAW ajar kepada kita, aku berada di atas perjanjian denganmu ya Allah dalam batas kemampuanku. Kalau aku tergelincir tu, minta maaf lah. Bahasa gitulah mudah.
Wa ana 'abduka wa ana 'ala 'ahdika wa wa'dika mastata'tu a'udzu bika min syarri ma sana'tu. Aku berlindung kepadamu dari kejahatan apa yang aku perbuat. Kalau aku ada buat jahat, ya Allah, aku berlindung denganmu daripada keburukan apa yang aku buat tu. Abu'u laka bi ni'matika 'alai. Aku mengakui nikmatmu yang engkau berikan kepadaku. Wa abu'u bi dhanbi. Aku mengaku juga dengan dosa-dosa yang aku lakukan. Faghfirli, ya Allah, ampunkanlah dosaku. Fa innahu la yaghfiru dzunuba illa anta. Kerana sesungguhnya tidak ada yang mengampuni dosa melainkan engkau. Kita ni, ayat ni merintih kepada Allah. Kita mengaku kita hamba, kita mengaku Allah tu Tuhan, kita mengaku Allah cipta kita, kita mengaku kita ada perjanjian dengan Allah, dan kita mampu kita ada dosa dan kesalahan. Lalu kita minta kepada Allah keampunan. Kita panggil apa? Ini adalah sayyidul istighfar, penghulu sekalian istighfar. Siapa baca sekali je waktu pagi, kemudian baca sekali je waktu petang, apa kelebihan dia? Apa faedah dia ni? Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah, hadis yang sahih riwayat Al-Imam Al-Bukhari, barang siapa mengucapkan zikir ini di siang hari dalam penuh keyakinan, lalu dia mati pada hari tersebut sebelum petang hari, maka dia termasuk penghuni syurga. Siapa yang baca pula zikir ini pada petang hari, pada malam hari, dalam keadaan penuh keyakinan, lalu dia mati sebelum subuh, maka dia termasuk penghuni syurga. Tuan-tuan pernah dengar ada orang baca zikir takkan mati? Ini saya nak bandingkan sikit. Ada orang ajar satu zikir, kalau baca zikir ni tak mati. Pernah dengar ada orang ajar? Ataupun pernah dengar ada orang cerita? Kalau ada orang ajar zikir tak akan mati, jangan percaya. Sebab tak ada Nabi SAW ajar kepada kita zikir tak akan mati. Sebab mati urusan Allah. Sehingga ada orang kata dia baca zikir tu sampai 300 tahun tak mati-mati. Hari hak dia nak mati, dia pun lupa baca zikir tu, maka hari tu pun dia mati. Bahagian cerita, sedaplah ceritanya, tapi sebenarnya cerita palsu. Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam tak pernah ajar zikir tak mati. Sebaliknya Nabi ajar zikir andai kita mati masuk syurga. Hak mana kita nak? Hak mana kita nak? Nak zikir tak akan mati ke? Ke zikir andai kita baca mati hari itu masuk syurga? Hak mana kita nak? Kita nak hak yang kedua. Hak kedua ni lah Nabi ajar. Apa dia? Baca penghulu istighfar. Makna kita minta keampunan daripada Allah daripada segala dosa kita. Andai kata kita mati pagi tu sebelum petang, masuk syurga. Kita baca pula waktu petang tu, andai kata malam tu kita mati sebelum pagi, Nabi kita masuk syurga. Hanya kita nak. Betul tak? Kita baca apa? Sayyidul istighfar. Besar zikir ni. Kita baca sekali lagi. Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta khalaqtani wa ana 'abduk wa ana 'ala 'ahdika wa wa'dika mastata'tu
أعوذ بك من شر ما صنعت أبوء لك بنعمتك علي وأبوء بذنبي فاغفر لي فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت. Pendeknya dia tapi dia punya power dia, fadilat dia. Sebab tu zikir ni kalau kita ambil, sebab apa kita kempen tuan-tuan yang dirahmati Allah. Kita kempen baca zikir hak mari daripada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Pertama, kerana kalau dari sudut fadilat tak ada orang yang boleh dakwa sesuatu fadilat melainkan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nabi je boleh bagi fadilat ni. Kerana fadilat ni, fadilat amal ni, tahu fadilat nak kelebihan. Kita buat macam ni dapat macam ni. Kita buat macam ni dapat macam ni. Yang boleh dakwa fadilat terhadap sesuatu amalan ni Nabi ni. Kerana Nabi sallallahu alaihi wasallam baginda menerima wahyu dari Allah. Yang nak bagi pahala kat kita ni, yang nak bagi kebaikan atau keburukan kat kita ni siapa? Allah. Lalu yang boleh tahu benda ni betul ke tidak Allah nak bagi, wahyu je. Kalau tiba-tiba ada orang dia reka satu zikir, lalu dia letak fadilat pada zikir dia, yang mana zikir tersebut bukan daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam dan fadilat tersebut bukan daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam, lalu dia reka zikir tu dan dia reka fadilat tu, dia telah berdusta di atas nama Allah. Sebab siapa yang nak bagi pahala tu? Allah. Yang boleh bagi pahala, yang nak bagi pahala ni Allah. Nabi sallallahu alaihi wasallam boleh bagi tahu kerana Nabi terima wahyu. Selain Nabi ada tak terima wahyu? Tak ada. Selain Nabi tak ada dah terima wahyu. Jadi sebab tu kita kempen baca zikir berpandu kepada Al-Quran dan hadis. Yang pertama, kerana dari sudut fadilat, dari sudut kesahihan dia terbukti kerana Nabi bagi tahu. Yang kedua, fadilat hak Nabi baca ni semuanya hebat-hebat belaka. Macam saya sebut tadilah, ada orang reka zikir, kemudian dia kata fadilat zikir dia ni siapa baca tak mati. Tuan-tuan nak tak mati siapa umur 300 tahun? Saya tanya hari ni, siapa nak hidup lebih 100 tahun? Umur 60 pun kita mula dah lemah dah. 70 makin lama makin lemah. Lutut makin longgar, mata makin kabur, kulit makin kendur, rambut makin putih, gigi pun mula gugur. Tiba-tiba nak hidup 300 tahun. Wai, tak sanggup. Baik apa baik? Baik Allah matikan kita, kemudian kita hidup di alam sana dalam keadaan baik. Hidup dalam kubur, dalam kenikmatan kubur. Mana nak hidup 300 tahun di dunia dengan hidup di alam kubur yang kita tak pasti berapa lama, tapi dalam kenikmatan dia. Pastilah kita nak. Sebab tu Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam dia pilih untuk hidup di sisi Allah. Nabi sallallahu alaihi wasallam setelah sempurna wahyu, bila turun ayat Quran,
Al-yawma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaikum ni'mati wa raditu lakumul Islam madina. Hari ni aku sempurnakan bagi kamu agama. Maknanya Islam dah komplit. Bila Islam dah komplit, tugas Nabi dah selesai. Nabi bagi tahu kepada sahabat, ada seorang hamba diberi pilihan oleh Tuhan dia. Sama ada nak duduk bersama nak duduk dengan di dunia atau nak duduk dengan Tuhan dia, dengan Tuhan dia. Maka hamba tersebut pilih untuk hidup bersama Tuhan dia. Abu Bakar dengar teriak menangis Abu Bakar. Sebab apa? Dia faham lelaki tersebut Nabi bagi tahu itu adalah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sendiri. Nabi pilih untuk hidup di sisi Tuhan dia. Pasal apa? Hidup di sisi Tuhan dia dalam kebaikan lebih baik, jauh lebih baik daripada hidup di atas dunia. Tapi dengan syarat kita mati dalam keadaan husnul khatimah. Itu kita kena minta dengan Allah. Jadi salah satu cara kita nak minta ialah dengan sayyidul istighfar. Pagi kita baca, petang kita baca. Kita tahu kita ada dosa, kita tahu ada kesalahan, tapi kita minta keampunan daripada Allah. Nabi SAW sebut dalam hadis yang sahih, fadilat dia, siapa baca pagi meninggal sebelum petang masuk syurga. Siapa baca petang meninggal sebelum pagi masuk syurga. Tak nak kita kelebihan ni besar. Jadi fadilat yang sahih, pahala yang berganda. Itu keistimewaan kita beramal dengan apa yang diwariskan oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Adapun fadilat lain, kalau benda hak Nabi tak sebut dia reka, maka itu adalah bahasa mudah kita panggil scammer. Tahu scammer zaman lalu kan, janji bulan bintang, sampai situ tak ada. Janji boleh pergi umrah, kamu ikut aku boleh pergi umrah gini. Sampai di airport hilang. Tak ada. Janji duk Mekah ni hotel 5 bintang lah. Siapa duk Mekah, hotel pun tak ada. Scammer. Ni janji macam-macam fadilat, sampai akhirat Allah Ta'ala tanya dia, siapa bagi tahu nak bagi fadilat tu? Tahu. Orang tu bagi tahu, fulan si A bagi tahu. Allah Ta'ala kata, mari lalu bahasa kita lah, tak ada. Bila benda tak ada daripada Allah, tak ada daripada Rasul, tak ada orang yang berkuasa untuk meletakkan satu fadilat. Pasal fadilat ni milik Allah. Jadi keistimewaan kita beramal dengan sunnah Nabi, beramal dengan zikir yang diajar oleh Nabi SAW, fadilatnya sahih dan pahala dia berganda. Jadi nak kena cari hak jenis-jenis macam ni. Walaupun kita amalan tak banyak, tapi kalau dapat yang sahih kita pegang. Walaupun amalan kita tak banyak, tapi bila dapat yang sahih macam ni kita pegang. Sebab apa? Ini sayyidul istighfar diajar oleh Nabi SAW dengan sanad yang sahih, riwayat Al-Imam Bukhari. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah, kemudian kita baca doa. Doa ni rasa kita sambung besok hari pula. Nah, kita sambung esok hari, bawa kita ni, bawa kita baca pula insya-Allah. Kita baca zikir pagi dengan terjemahan dia, kita hayati makna dia, baru kita semangat nak baca. Kalau tak boleh baca semua, hak ibu-ibu ni macam sayyidul istighfar ni jangan tinggal juga. 3 qul, ayat kursi 3 qul, sayyidul istighfar ni, ni yang utama-utama ni, zikir hak utama. Tak boleh baca semua, jangan tinggal hak utama ni. Sibuk secara mana pun baca ni insya-Allah. Jadi untuk esok kita sambung sikit lagi zikir pagi ni, barulah kita akan masuk kepada surah An-Naba insya-Allah. Wallahu ta'ala alam. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.
Aqulu qawli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ni boleh buat balik lah, simpan. Tu bagi hadiah dah tu. Cuma jangan tinggal lah, esok mari balik lah. InsyaAllah.